Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال الإمام العارف بالله والشيخ الطريقة ونفعنا بعلومه في الدارين وجعلنا من المخلصين بقراءته آمين يا رب العالمين. Muslimin muslimat rahimakumullah. Bakal-bakal ustazah, bakal-bakal ustaz, bakal-bakal pendakwah ilallah, mudah-mudahan apa yang kita cari ini tidak lain tidak bukan kita binakan di atas niat kita yang baik untuk memahami syariat dan berjalan mengikut syariat dan menghilangkan kejahilan yang berada dalam diri kita. Mudah-mudahan ilmu yang ada musalsal ini sambung menyambung, tali menali, rantai merantai daripada satu generasi kepada satu generasi. Mudah-mudahan mereka inilah orang-orang yang akan kita tumpukan di akhirat nanti untuk bersama dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi pengajian ini biasa sebelum ustaz mulakan dia panggil bacaan kitab. Bacaan kitab biasanya bacaan daripada kulit ke kulit dan dikatakan kitab turath sebab dia mewarisi satu perjalanan. Kalau hadis Imam Baiquniyah dia panggil hadis musalsal. Dia kata musalsalun qul ma ata wasfin ala mislu amma wallahi ambani al-fatah. Hadis musalsal maksudnya hadis yang sambung menyambung, tali menali, rantai merantai, ikat mengikat daripada generasi ke generasi. Maka pengajian yang sebegini pengajian yang bersanad daripada seorang guru kepada murid dan seterusnya. Baik. Jadi terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih kepada Ustaz Izzuddin bin Abdul Aziz yang berusaha untuk menjayakan majlis ilmu kita pada pagi ini bersama Dr. Ustaz Muhammad Nazri bin Muhammad Nur sebagai setiausaha unit Khazanah Ilmu Turath dan Dr. Amir bin Muhammad Nizah sebagai pengarah pusat pengajian teras di UNISIM. InsyaAllah mudah-mudahan atas usaha yang mereka lakukan ini diberikan mizanul hasanat kepada mereka fi dunia wal akhirah insyaAllah. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Tengok kitab kita. Terus kita masuk. Macam ustaz beritahu tadilah, biasanya kitab ni kalau kita baca di pondok dia mengambil masa lebih kurang 40 ke 50 hari. Jadi kita nak baca dalam masa sehari. Nanti bayangkanlah. Jadi kita cuba setakat mana yang boleh. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Balik bahasa Melayu dengan nama Allah. Siapakah Allah? Ar-Rahman, Tuhan yang sangat-sangat memberi. Ar-Rahim, Tuhan yang sangat-sangat menyayangi. Kita ambil sikit saja. Jadi bismillah, oleh kerana kita ni orang yang terlibat dengan pengajian berkitab dan sebenarnya bagi ustaz semua yang hadir telah lulus ilmu fardu ain. Cuma kita nak merasai uslub bacaan kitab. Maka sebab tu nak tak nak bila kita mengaji kalimah-kalimah Arab, Quran ataupun hadis, kita terpaksa juga sedikit mendalami ilmu sastra Arab. Bila sebut ilmu sastra Arab dia pecahkan kalimah itu kepada 3. 1 nama dia isim, kata nama. 2 fi'il, kata perbuatan. 3 huruf, kata sendi. Jadi bismillah, Allah mulakan dengan kata sendi. Bila sebut kata sendi,
dia akan menghubungkan sesuatu dengan sesuatu. Tengkok hubung kepala dengan badan. Siku hubung lengan dengan labu lengan. Pinggang hubungkan badan dengan kaki. Lutut hubungkan betih dengan paha. Jadi di sini tidak ada satu kalimah sebelum itu. Jadi agama nak beritahu, Allah suruh kita hubungkan setiap benda yang baik kita nak buat, hubungkan dengan nama dia. Bismillah, dengan nama Allah. Itu maksudnya. Makan bismillah, minum bismillah, mengaji bismillah. Buatlah benda apa apabila kita menghubungkan dengan nama Allah, maksudnya kita telah memohon daulat daripada Allah, memohon pertolongan daripada Allah. Tetapi sebaliknya, sekiranya kita tidak menghubungkan dengan nama Allah, mungkin ketika itu manusia akan hubungkan dengan nama syaitan, dengan nama iblis, dengan nama pangkat dia sendiri, dan wa ma siwallah batilun, lain daripada Allah tidak ada apa-apa. Maka sebab itu agama nak suruh kita mulakan dengan nama Allah. Baik, kita baca kitab Risalah Jami'ah Tazkiratun Nafi'ah. Ustaz ambil satu kalimah tazkirah. Tazkirah paling ringkas yang pernah dibuat oleh seorang ulama, tak lebih daripada 1 minit. Itu tazkirah paling ringkas. Bukan 1 hari, bukan 1 jam, tak sampai pun 1 minit. Tetapi tazkirah ini sangat memberi manfaat setelah 20 tahun lebih. Iaitu dikisahkan berlaku satu negara dalam dunia ini yang diibtilak, dibalakan dengan pemerintah yang sangat zalim, dibunuh segala ulama, ditutup institusi pengajian, dan tak dibenarkan sama sekali apa jua bentuk keagamaan. Tak boleh mengajar di masjid, di suara pondok ditutup, universiti ditutup. Asalkan bunyi agama, tangkap, dibunuh. Bangunlah satu orang ulama yang mana tazkirahnya berlaku di tepi jalan, di bawah pokok, di pasar malam, di Pekansari, tempat-tempat manusia ada, dia pergi bagi tazkirah. Tazkirahnya sangat ringkas. Dia jumpa lelaki-lelaki, dia jumpa perempuan, dia beritahu, adik, kakak, abang. Nah, dia tanya, dah kahwin ke belum? Ada yang beritahu dah kahwin, ada yang beritahu belum kahwin, bakal kahwin. Dia hanya beritahu, minta tolong, nanti bila nak bersama suami, nak bersama isteri, tolong baca bismillah. Wallahualam. Habis. Itu saja tazkirahnya. Apabila nak bersama nanti, tolong baca bismillah. Wallahualam. Tutup. Doa pun tak baca dah. Maka berdoalah Tok Guru ini, ya Allah, kau keluarkanlah bersama aku. Maksudnya, ya Allah, kau panjangkanlah usia aku supaya benih-benih yang kau keluarkan daripada sulbi-sulbi lelaki yang berpindah ke dalam rahim-rahim wanita, kau keluarkanlah benih ini dengan namamu, ya Allah. Dan benih yang keluar dengan namamu, ya Allah, inilah benih yang akan mengembalikan keadilanmu di muka bumi ini. Maka itu saja. Berdoalah Tok Guru ni siang, malam, pagi, petang. Akhirnya doa dimakbulkan. Setelah 20 tahun, 25 tahun, lahirlah bersama dia generasi yang berpindah daripada sulbi seorang ayah ke dalam rahim seorang ibu dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Inilah dikata kesan. Sebab itu kita nak makan, semua manusia boleh makan. Kita nak minum, semua manusia boleh minum. Kita nak naik motorkar mahal, orang bukan Islam boleh. Tetapi apabila kita makan, kita baca bismillah, orang bukan Islam tak boleh makan dengan bismillah. Kita bersama suami isteri dengan baca bismillah, orang bukan Islam tak boleh bismillah. Maka sebab itulah dengan nama Allah, maksudnya kita memohon pertolongan daripada Allah untuk melakukan kebaikan yang kita nak lakukan. Maka sebab itu satu hadis Nabi pesan, kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta',
wa qila ajzam wa qila abtar. Wa ma'na qalilul barakah. Apa benda baik yang kita nak buat, kita tak mula dengan bismillah, sebenarnya benda itu akan terpotong. Maksud terpotong, kehilangan barakah dia. Ini maksud penyampaian bismillah. Ar-Rahman, Tuhan yang bersifat dengan maha memberi. Sebab itu di sudut huruf hijaiyah kata ulama, nun, huruf yang sentiasa terbuka, memberikan satu perlambangan pemberian Allah. Sifat pemberian Allah ini sentiasa terbuka. Di mana? Di dunia. Sawa'un kana mu'minan am kafiran. Sama ada orang yang nak ambil rezeki itu, orang mukmin ataupun orang kafir. Sawa'un kana insanan atau hayawanan. Sama ada yang nak ambil rezeki itu adalah manusia ataupun haiwan. Allah Ta'ala Al-Mun'im, Tuhan yang bagi. Sebab didasarkan simbolik dia panggil daripada huruf nun. Di awal kalimah nun terbuka, di tengah kalimah nun terbuka, di hujung kalimah pun nun terbuka sebagai satu perlambangan rezeki Allah tetap terbuka kepada siapa yang cari. Tetapi Allah tidak berhenti di situ, bahkan satu lagi nama Allah disambung Ar-Rahim, yang memberi maksud kesimpulan dalam kebaikan rezeki itu apabila orang-orang hanya memiliki huruf mim di penghujung. Orang huruf mim, tak, kalimah rahim mim di penghujung untuk diberikan mim di awal bagi orang yang memiliki huruf mim. Mim, kepala dia bersimpul, depan kalimah, tengah kalimah, hujung kalimah, memberikan satu perlambangan bahwasanya sesiapa yang memiliki huruf mim, ini sahaja orang yang akan mendapat rahmat kasih sayang Allah. Apa maksud mim? Mim adalah mukmin dan muslim. Lain daripada itu tidak akan mendapat kasih sayang Allah. Maka jadi kita faham apabila kita diletakkan dalam situasi ini adalah rahmat daripada Allah. Sebab tu bila kita terjemah dengan nama Allah, siapakah yang bagi nama kepada Allah? Nah, Yusim ada orang bagi nama, Zulkifli ada orang bagi nama, Amrullah ada orang bagi nama. Allah, siapa yang bagi nama? Ulama kata, wa indana asma'uhul azimah kaza sifatu zatihil qadimah wa ikhtira'an asma'uhu tawqifiyah kaza sifatu fahfazis sam'iyah. Nah, anak-anak pondok biasa dihafal benda-benda yang macam ni. Wa indana asma'uhul azimah, sesungguhnya di sisi kita ma'asyara ahli sunnah wal jamaah, nama Allah sangat hebat, sangat agung. Begitu juga dengan sifat bagi zat Allah Subhanahu wa taala. Dan pendapat yang tepat di kalangan ulama, an-nasma'u tawqifiyah. Segala nama Allah itu adalah terhenti daripada perkhabaran Al-Quran dan juga Al-Hadis. Kaza sifatu fahfazis sam'iyah, begitu juga sifat bagi zat Allah yang hebat itu. Ini umur as-sam'iyah yang kita hafal. Baik. Itu secara ringkas maknanya kita faham kita telah diberikan suatu kehebatan daripada Allah kerana kita boleh buat sesuatu dengan nama Allah. Baik. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidahu. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji-pujian bagi Allah. Allah mana? Rabbil Alamin, Allah yang menguruskan, mendidik dengan kesenian, kehalusan seluruh alam. Al-Alamin, Al-Alam, qala al-ulama ma siwallah, yang lain daripada Allah diitlakkan alam. Baik manusia, baik jin, baik haiwan, baik tumbuh-tumbuhan. Siapa yang menguruskan? Jawabnya Allah. Cuba kita tengok. Allah uruskan tumbuh-tumbuhan, pokok kayu dalam hutan. Nah, tak ada siapa pun letak baja, tak ada siapa pun siram, tapi sebatang balak macam tiang kat belakang kita.
Nah, Allah uruskan ikan di laut. Ambillah. Tak perlu bagi makan pelet. Nah, hanya Allah Ta'ala buat matahari pancarkan ke dalam laut. Membiarkan plankton, akhirnya ikan makan. Kita ambil. Nah, Allah Ta'ala menguruskan kita sendiri. Menguruskan. Sebab kita terpaksa kena faham kata hari ni kita perlukan Allah. Ini maksud kitab ni. Kitab ni dia mula dengan tauhid, ditengahkan dengan fiqh, dihabiskan dengan tasawuf. Sebab kita perlu Allah. Hari ni cabaran berlaku dalam hidup kita sebab duit menawarkan kepada kita, kamu perlukan aku. Pangkat menawarkan kepada kita, kamu perlukan aku. Pengikut menawarkan kepada kita, kamu perlukan aku. Maka berlakulah pertembungan dan perebutan dalam jiwa kita. Tetapi sebenarnya yang sempurna itu adalah Allah. Maka alhamdulillah, segala kepujian, segala kesempurnaan, segala kebaikan, segala kelengkapan itu lillah, milik bagi Allah. Baik. Allah Rabbil Alamin, Tuhan yang menguruskan alam. Baik. Kita melihat kepada kita sendiri macam mana berlaku perjalanan hidup kita ni, baik laki-laki baik perempuan. Kalau laki-laki khususnya, kita diberikan amanah oleh Allah untuk menanggung benih-benih manusia. Kita sedang membawa benih manusia. Walaupun orang tu bawa benih anak rian, bawa benih pokok dokong, bawa benih ayam, bawa benih lembu kerbau, tetapi dalam badannya ada benih manusia. Kita membawa benih manusia, sperma. Yang Arab panggil hayawan ma'nawi, dia panggil. Daripada situ Allah Ta'ala pilih kita. Maka berlakulah pertembungan di alam yang pertama daripada sulbi seorang ayah ke dalam rahim seorang ibu. Yang dipilih hanya kita, yang lain semua terpaksa dikorbankan. Kalau pilih 2, lahirlah sebagai kembar. Pilih 3, kembar 3. Nah, belum ada rekod kita macam kembar anak kucing, belum lagi. Maknanya yang lain terpaksa dikorbankan. Dimasukkan kita ke dalam rahim ibu. Dijaga dalam bentuk alam rahim. Sedangkan kita diselamatkan dalam dunia yang pertama. Dimasukkan dalam rahim ibu, ada manusia yang tewas dalam rahim ibu. Dia gugur, mati. Dikeluarkan daripada rahim ibu, datang kita ke dunia. Dipindahkan kita ke alam barzah. Dihalau kita ke mahsyar. Dibuat klasifikasi apakah kita ahli jannah ataupun ahli nar. Allahumma ja'alna min ahli jannah. Ini dikatakan Rabb, Allah Ta'ala yang menguruskan. Maka sebab itulah khutbah dimulakan dengan segala puji-pujian bagi Allah. Kenapa? Kerana kita perlukan Allah. Baik. Hamdan yuwafi ni'amahu, sebagai suatu pujian Tuhan yang menyempurnakan segala nikmat, wa yukafi mazidah, yang mempercukupkan segala tambahan-tambahannya. Jadi kalimah mazidah ini satu riwayat daripada guru ustaz masa mengaji di Hadramut, Sayyidina Salim bin Abdullah bin Umar Syatiri. Dia beritahu terdapat satu riwayat mazidah ini adalah nama bagi seekor ikan. Di zaman Nabi Allah Sulaiman alaihi salam, nama ikan tu ikan mazidah. Yang mana ketika mana Nabi Allah Sulaiman nak mensyukurkan nikmat yang Allah Ta'ala bagi kepada beliau, di atas kerajaan, di atas kekuasaan, di atas kemampuan, dia beritahu kepada Allah, ya Allah, izinkan aku untuk membuat satu jamuan kepada semua makhluk yang ada. Maka berbincanglah makhluk. Berkatalah gajah harimau, yang baik kita kena buat dalam hutan. Maka berkatalah ikan, macam mana kami nak naik ke atas. Berkatalah ikan, kita buat di pulau. Berkatalah binatang hutan, macam mana kami nak ke sana. Akhirnya bertemu satu al-ittifaqiyah, kita buat di tepi pantai. Maka Nabi Allah Sulaiman menghidangkan jamuan makan walimah zifaf ini sejauh mata memandang.
Ni hikayat. Hikayat. Untuk menzahirkan kata aku ni sebagai seorang pemimpin yang memiliki segala kecukupan untuk memerintah hamba rakyat aku, sama ada manusia ataupun haiwan. Akhirnya datanglah khitab Rabbani, bertanyakan, dibawa oleh malaikat, wahai Nabi Allah Sulaiman, apakah hidangan kamu telah siap? Ya, wahai Tuhanku, hidangan aku telah siap dan sedia untuk dimakan oleh tetamu-tetamu yang hadir. Maka kata Allah, kalau itu aku keluarkan satu orang saja tetamu untuk makan makanan kamu terlebih dahulu, apakah boleh ataupun tidak? Boleh ya Rabb, boleh. Maka dikeluarkan seekor ikan yang sangat besar, yang mana hanya dengan seekor ikan dia boleh makan semua hidangan di tepi pantai. Bahkan dia meminta lagi, tak cukup ya Allah, tak cukup. Kalau cerita kita zaman dulu, dinosaur lah barangkali. Tak cukup, tinin. Akhirnya Nabi Allah Sulaiman malu di hadapan Allah. Diriwayatkan bermula daripada kisah itu, Nabi Allah Sulaiman hanya memakai pakaian yang berwarna putih saja dan hanya makanan roti-roti yang kering. Kerana malu dengan Allah. Kenapa? Kerana perasaan dia dapat untuk menjaga seluruh hamba rakyat dia. Sebenarnya untuk menjaga seekor ikan pun dia sudah tidak mampu lagi. Sebab itulah yang mencukupkan itu adalah Allah. Maka diibaratkan yukafi'u mazidah, Allah yang mencukupkan pemberian makan kepada seekor ikan yang bernama mazidah. Ini riwayat, bukan ada nas qat'i, riwayat. Jadi daripada situlah Allah Subhanahu Wa Taala memahami apa yang dicukupkan oleh mata kita kadar cahaya, apa yang dicukupkan oleh telinga kita kadar bunyian, apa yang dicukupkan oleh perut kita kadar makanan. Hanya Allah yang akan menyukat keperluan kita. Maka sebab tu balik tajuk alhamdulillah. Baik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Segala ucapan tahiyah suatu penghormatan macam kita lah. Kita sebut gelaran sebagai tanda penghormatan. Di sini juga penghormatan Allah ke atas penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ke atas keluarga dan atas para sahabat, dan kesejahteraan ke atas mereka itu semua. Ini dikatakan khutbah kitab. Baik. Jadi kita ambil sahabat. Sahabat ni man laqiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa amana bih fi hayatih wa mata al iman. Sahabat kata oleh guru ustaz lah, Sayyid Al-Habib Hasan bin Abdullah bin Masyati rahimahullah, apa kalimah terbaik yang kita nak berikan terjematus sahabatul jalil? Apa kalimah terbaik yang kita nak bagikan kepada sahabat? Hanya satu kalimah. Matta'ahumullah bi ru'yatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Taala berikan satu kelazatan kepada mereka kerana boleh memandang kepada wajah syarif, muka yang semulia-mulia muka. Maka sebab itulah andai kata berlaku perselisihan di kalangan sahabat, berlaku perbalahan di kalangan sahabat, bukan hak kita untuk masuk campur urusan tersebut. Wa ma jara baina sahabi naskutu anhu ajrul ijtihali nuthbitu. Kata oleh Imam Ibn Ruslan, apa-apa yang berlaku di kalangan sahabat, naskutu, hak kita tak payah masuk campur. Anhu wa ajrul ijtihali nuthbitu. Daripada pertelingkahan tersebut, mereka yang sampai kepada tempat mujtahid tetap mereka akan diberi pahala. In asaba falahu ajrani wa in akhtaha falahu ajrun wahid. Jadi ala kulli hal, sebab hari ini bila sebut kata Sayyidina Muawiyah, Allahnya hinanya, kata huduhnya macam-macam. Bila sebut kata Sayyidina Ali, oh julang naik ke atas arasy. Dah. Sedangkan Sayyidina Muawiyah sahabat, Sayyidina Ali juga sahabat. Sayyidina Muawiyah katibul wahyi, orang yang menulis wahyu Allah. Jadi maknanya hak kita hanya menerima mereka sebagai sahabat. Nabi kata ashabi kan nujum fa bi ayyihim iqtadaitum ihtadaitum. Sahabat aku
umpama bintang-bintang pertunjuk. Kamu ikutlah yang mana-mana, pasti kamu akan mendapat petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimatin. Baik, lafaz muslimatin ni dipanggil setengahnya tambahan rawi, dan setengah kitab tidak ada. Sebab talabul ilmi faridatun ala kulli muslim, dia panggil itlaq muslim min babil taghlib ataupun min babil kafaah. Nabi kata iza mata ibnu adam in qata'a amaluhu illa min salasatin. Di antara tiga tu awaladin salihun yad'u lahu. Ataupun anak walad, anak laki-laki yang saleh yang berdoa kepada si mati. Habis anak perempuan apa cerita? Apakah tidak ada hak? Apakah doa tidak mustajab? Ulama tanggung min babit taghlib. Bila sebut kata anak laki-laki, termasuk juga au bintun salihatun tad'u lahu, sama. Begitu juga kewajipan bila sebut kepada laki-laki, maka kewajipan juga diberikan kepada perempuan. Maka berlaku sikit perbincangan di kalangan ulama, ilmu yang bagaimana yang mesti dipelajari, yang wajib. Maka sebab tu kebanyakan ulama faham daripada kalimah al-ilmi. Alif lam yang ada pada al-ilmi itu, talabul ilmi, dikatakan lil ahdi zihni, maksudnya termaklum di sisi Nabi ilmu yang nak membawa kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, dan ilmu yang nak membawa kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, menyempurnakan ibadat kita. Ulama pecahkan kepada tiga ilmu, iaitu ilmu tauhid, membahaskan soal tapak pembinaan. Ilmu fiqh membahaskan tentang binaan. Ilmu tasawuf membahaskan tentang perhiasan binaan tersebut. Maka sebab itulah solat ini berat, puasa ini berat. Bila puasa berat, solat berat, haji berat, i'tikaf berat, sedekah berat, mesti tapak dia kena kuat untuk meletakkan bebanan yang berat. Tapak yang kuat inilah dikatakan tauhid. Maka sebab itu masa ustaz mengaji dulu, guru dia buat contoh. Contoh dia macam ni. Ini bukan buat silap mata lah. Dia kata tiga ilmu seolahnya tiga tungku meletak macam ni. Sebab tu bila kita buang satu, dia akan jatuh. Dia akan jatuh. Ambil tauhid, dua lagi tak mengaji, tak boleh. Ambil tasawuf, yang lain tak nak mengaji, tak boleh. Sebab tiga ilmu ini pengampu untuk meletakkan manusia, dia panggil. Baik. Kemudian katanya, wa qala sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fiha ilman salakallahu bihi tariqan ilal jannah. Ini termaktub dalam Ihya. Dinakalkan daripada kita Ihya. Maksudnya sesiapa yang berjalan ataupun berusaha pada suatu jalan, yaltamisu ay yatlubu, yang menuntut fiha pada jalan tersebut, ilman, satu ilmu, salakallahu bi tariqan ilal jannah, pasti janji Allah Ta'ala sebenarnya bila kita datang nak cari ilmu, sebenarnya kita telah melangkah nak menuju ke syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Qala wa ba'du, selepas daripada itu, istilah biasalah bila kita mengaji kitab kalimah, dia panggil uslub al-intiqal. Wa ba'du, selepas itu, ba'da maza, yakni selepas ucapan bismillah, selepas ucapan alhamdulillah, selepas berselawat, maka inilah tajuk pembentangan, dia panggil ma'rad. Apa yang nak disampaikan? Baik, fahazihi masailu mukhtasaratun min ba'di kutubil hujjatul Islam al-Ghazali ghaliban man arafaha wa amila biha narju lahu min Allah an yakuna min alil ilm zahiran wa batinan wa billahi taufiq. Ini ni kata tok guru kita ni, fahazihi ini masailu, beberapa masalah yang ringkas. Mukhtasar ay ma qalla lafzuhu wa kasra ma'nahu. Lafaz dia tak banyak, tetapi kalau nak dihurai akan menjadi panjang.
Sebab tu dia cakapan bentuknya ringkas. Min ba'di kutubil hujjatul Islam nukilan, dia panggil. Tempat ambilan daripada sebahagian kitab Hujjatul Islam Al-Ghazali. Imam Ghazali digelar dia sebagai Hujjatul Islam. Kenapa? Kata ulama, hanya memadai dengan perkataan Al-Ghazali cukup untuk kita nak menjaga Islam. Kita tak ingat Quran, kita tak ingat hadis, dan kita kata qala Al-Ghazali. Kenapa? Kerana dia telah menjadi hujjah dalam mempertahankan agama Allah Subhanahu wa taala. Maka sebab itulah ketika mana dunia menghadapi satu revolusi percampuran antara kecelaruan fahaman, maka Allah Subhanahu wa taala pilih Al-Imam Hujjatul Islam Al-Ghazali untuk menganyam kembali benang-benang yang terurai, untuk menganyam kembali benang-benang yang terurai, membentuk lembaran yang memelihara manusia. Maka lahirlah kitab beliau yang masyhur, iaitu Ihya Ulumuddin. Baik. Katanya galiblah man arafa, sesiapa yang boleh memahami erti masalah ini, wa amila biha, dan beramal dengan masalah ini, narju lahu minallah, kata oleh muallif, doa muallif. Narju lahu, kami mengharapkan baginya daripada Allah, an yakuna min ahli ilm zahiran wa batinan, bahawa dia akan menjadi orang yang ahli keilmuan, orang yang faham zahir dan batin. Maka sebab itu diambil daripada mafhum perkataan Al-Imam Hujjatul Islam Al-Ghazali. Imam Ghazali menyatakan, sebesar-besar kekeramatan anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala kepada hamba bukan terbang di udara, bukan berjalan atas hayang, bukan bakar tak hangus, tapi sebesar-besar kekeramatan yang Allah Ta'ala berikan kepada manusia itu apabila dia mampu hidup dan berjalan atas muka bumi dengan syariat Nabi zahiran wa batinan. Inilah karamah, satu kemuliaan apabila kita bergerak dengan syariat. Maka sebab itu ibarat zahiran wa batinan, zahir dan batin kita dah bersama dengan apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wabillahi taufik, hanya dengan Allah Taala lah bantuan, kekuatan di atas melakukan kebaikan-kebaikan. At-taufiq khalqu qadratil taati lil 'abdi. Allah Taala berikan kemampuan taat kepada seseorang hamba, dikatakan taufiq. Lawan bagi taufik adalah al-khizlan, satu tinggalan daripada Allah. Kita tahu benda tu baik, tapi kita tak mampu nak melakukannya. Baik. Kemudian Tok Guru kita ni, As-Sayyid Ahmad bin Zain bin Alawi Al-Habsyi, dia terus masuk kepada rukun Islam. Masuk situ. Jadi sebab dia nak cerita secara ringkas, nama pun kitab Risalah. Risalah yakni ba'dul awraq, hanya beberapa lembaran al-jami'ah yang menghimpunkan di antara tiga ilmu tauhid, ilmu tauhid, ilmu tasawuf dan juga ilmu fiqh. Yang mana Islam ini, iman diwakili oleh tauhid, Islam diwakili oleh fiqh, dan juga ihsan diwakili oleh tasawuf. Maka cantuman tiga ni dikatakan arkanuddin, rukun bagi agama. Maka terbentuklah agama ini dengan tiga unsur ini. Baik. Kita ambil yang pertama, arkanul Islam khamsatun, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamus salah wa ita'uz zakah wa shaum Ramadan wa hajjul bait man istata'a ilaihi sabila ma'a ikhlas wa tasdiq. Baik. Ustaz nak urai sikit saja. Ulama mula bercakap soal rukun Islam, mana yang terhebat selain daripada kalimatut tauhid, kalimatut syahadah. Ada yang kata haji, sebab haji ni sebagai simbol penyatuan ummah, dan tidak ada satu tempat yang menyebabkan manusia paling ramai berkumpul melainkan di kota Makkah. Ada yang mengatakan puasa, sebab semua amalan ini
Semua amalan ini kita boleh tunjuk kepada manusia dan ada ruang untuk menyebabkan kita jadi tidak ikhlas. Maka sebab tu di akhir tu dia kata ma'as-sidqi wal ikhlas. Tapi puasa ni hanya bainana wa bainallah, antara kita antara Allah Taala saja. Sebab itulah dalam satu hadis qudsi Allah beritahu walikulli ibni adam amal illa saum wa ana ajzi bih. Apa benda yang anak Adam nak buat itu dia punya, dia ambil. Dia puasa nanti dia ambil, dia bagi haji dia ambil. Tapi kalau dia puasa, puasa aku yang nak ambil. Tak puasa aku yang nak ambil. Wa ana ajzi bih, dan aku akan balas tentang amalan puasa tersebut. Sebab tu puasa ni dia panggil syiar aulia. Tidak ada tok wali melainkan dia mesti kena kuat puasa. Tidak ada tok wali mesti kena kuat berjaga malam. Baik. Ada ulama lain menyatakan dah zakat, sebab zakat ada sumber toleransi, bantu membantu sama-sama orang Islam. Kalaulah puasa untuk peribadi, haji untuk peribadi, solat untuk peribadi, tapi zakat dia panggil untuk manusia. Zakat paling baik. Datang ulama lain menyatakan dah, rukun yang paling hebat sekali adalah solat. Maka berhujahlah ulama ini. Pertama aku kata solat sebab amalan lain semua Jibril mampu bawa, tapi solat Jibril tak mampu bawa. Terpaksa watikah solat diterima daripada Allah Subhanahu Wa Taala tanpa perantaraan. Yang kedua, semua rukun-rukun yang dinyatakan ini terkumpul di dalam solat. Terkumpul dalam solat. Solat tak masuk dalam puasa, solat tak masuk dalam haji, solat tak masuk dalam zakat, tetapi zakat masuk dalam solat. Sebab zakat terlibat khata, solat perlu tutup aurat. Tutup aurat melibatkan khata. Puasa masuk dalam solat sebab dalam solat tak boleh makan minum. Haji masuk dalam solat sebab solat kena menghadap Baitullah. Syahadah masuk dalam solat sebab dalam solat kena bertasyahud. Maka ulama ini menyatakan yang menghimpunkan itu adalah yang terbaik, maka rukun solat itulah yang paling hebat sekali. Ini mengikut pandangan mereka. Ala kulli hal, rukun tetap rukun sebagai asas pembinaan. Baik. Katanya mengaku syahadah ni ustaz duk mengajar dalam kampung. Orang tua-tua, makcik-makcik, mak-mak ni. Dia kata aku naik saksi. Benda apa saksi? Tinggi mana saksi? Besar mana saksi? Wallahu a'lam. Apa maksud asyhadu aku naik saksi? Maksud aku naik saksi adalah aku sanggup menjadi saksi. Aku sanggup menjadi saksi sebab aku menyaksikan. Apa yang kamu saksikan? Aku saksikan sesungguhnya tidak ada Tuhan yang disembah dengan sebenar-benarnya melainkan Allah. Yakni hanya Allah ilahul haqq al-muttasifu bi jami'il kamalat. Allah Tuhan yang sebenar yang bersifat dengan semua sifat-sifat kesempurnaan. Dan juga aku sanggup menjadi saksi dan aku menyaksikan sesungguhnya Muhammad itu adalah lantikan daripada Allah, bukan pilihan peribadi sendiri ataupun naik dengan kuasa majoriti. Bukan. Ini adalah pilihan daripada Allah. Jadi apabila kita mengucap, maksudnya kita mengakui yang pertama kewujudan Allah. Hal inilah yang menjadi krisis dalam jiwa kita. Sebab bayangkan apabila seorang anak telah tidak merasai beribu dan berbapa, apa akan jadi? Begitu juga apabila seorang manusia sudah tidak merasai bahawa dia itu bertuhan. Kita berasa kita ni berduit, berkereta, berhandphone, berteman, berkawan, beristeri, berpangkat, berpengikut. Tiba-tiba kita tak berasa bertuhan. Inilah benda yang Allah nak beritahu. Yang sebenarnya
kamu kena merasai bertuhan. Sebab merasai bertuhan itu melebihi daripada merasai yang lain. Kerana merasai bertuhan mesti beriktikad. Suatu pegangan yang mengatasi daripada pengakuan. Merasai bertuhan maknanya kita beriktikad. Sesungguhnya aku yakin, aku berpegang dalam hati, aku ada Allah. Baik. Kemudian katanya mendirikan sembahyang 5 waktu. Nanti dia akan bahas. Mengeluarkan zakat. Berpuasa pada bulan Ramadan. Dan juga menunaikan haji ke Baitillah. Man istata'a ilaihi sabila, bagi orang yang berkemampuan. Baik. Sebelum takut Ustaz lupa nak cerita sikit tentang haji. Nah, ini pun satu kefahaman mafahim yang mesti kita kena perbetulkan balik. Bila mana Ustaz bersama dengan keluarga pergi buat tunai haji, seronok. Atuk-atuk, pakcik-pakcik yang tua-tua ni, Allah seronoknya boleh mari haji. Nah, muda-muda lagi, badan sihat. Sebab kita dibelenggu dengan satu kefahaman. Mafahim ini mesti kita pecahkan supaya orang faham. Datuk Ustaz Syekh Haji, dan dia tak pernah pergi haji naik kapal terbang. Dia pergi haji naik kapal ayak. Nama kapal tu kapal Hansun. Naik dekat Port Penang dulu. Dan di samping dia pergi haji, dia menega. Dia menega asam keping, menega cabai kering, rempah-rempah, bawa banyak. Kurang lebih 10 kali bawa orang kampung, dan dia tak pernah naik kapal terbang pergi haji. Bila habis kapal itu, kerajaan pun dah buat kapal terbang, dia tak pergi dah. Baik, ayah Ustaz pun pergi haji. Tapi apa yang jadi masalah, dilema? Bila kita pergi haji, kita balik tanya, masa zaman Datuk pergi haji tu dia ada cerita tak ke ayah? Dia tak cerita. Dia hanya habaq Mekah begini, perangai Arab macam tu, itu saja. Tetapi tidak ada satu kalimah at-targhib dalam jiwa dia, supaya kita anak muda mesti kena pergi haji. Sehingga kan bila senario ni berlaku, akhirnya dipahami oleh anak muda, haji ini adalah ibadat orang tua-tua. Haji ini adalah ibadat veteran perang teluk dia panggil. Hak mana tua-tua, hak ni yang pergi haji. Maka anak muda kita, kalau dia himpun duit untuk beli handphone, himpun duit untuk beli motor, himpun duit untuk beli pakaian, jarang sama sekali kita himpun duit untuk pergi haji. Walhanya di sanalah pembukaan yang Allah Ta'ala akan bagi kepada kita, suatu pembukaan yang teramat luar biasa. Kita akan berhadapan dengan manusia, Allah Ta'ala akan bagi ilham apa benda yang kita nak berdoa. Sebab kalau kita pergi haji usia 20 tahun, kita masih memiliki agenda hidup yang teramat banyak, yang mesti kita doakan kepada Allah supaya Allah melunas dan meluluskan agenda hidup kita. Tapi kalau kita pergi haji umur 70, nak buat apa? Nak menikah lebih pun tak larat dah. Tak larat dah. Tak ada apa dah. Nak doakan, nak cucu. Maka sebab itulah pemikiran ini mesti dibuka. Sebab man istata'a ilaihi sabila, kita mampu. Jadi maknanya satu pemikiran, azamkan bahwasanya haji adalah rukun yang mesti kita selesaikan, sebab dia adalah rukun. Baik. Kesimpulan semua guru kita beritahu, ma'al ikhlas wat tasdiq, mesti serta dengan ketulusan hati dan kebenaran yang datang daripada lubuk hati yang dalam. Sebab tu kalau kita buat benda tadi dengan tak jujur, tak ikhlas, ini bahaya. Sebab dia akan hurai, faman lam yakun mukhlisan fahuwa munafiq, izharul iman wa ikhfaul kufur. Orang-orang yang tidak ada keikhlasan, ini orang yang munafik. Nafaq ni asal makna berlubang. Berlubang ni maknanya masuk kot ni, keluar kot tu, masuk kot tu, keluar. Dia tak melekat di tengah. Dia tak jadi satu akidah, satu simpulan yang melekat. Baik. Wa man lam yakun musaddiqan biqalbihi fahuwa kafirun. Dan orang yang tak membenarkan di hati,
Dah, walaupun dia lakukan, maka dia adalah orang kafir. Kilahuma fi qa'ri jahannam, kedua-duanya dalam lubang dalam api neraka. Munafik pun kafir, kafir pun kafir. Maka sebab itulah apa dia ikhlas. Ikhlas ni kita hanya boleh sebut al-a'malu lillah. Kita buat sesuatu tu kerana Allah. Ni pun salah faham juga. Ni saya ni tolong ikhlas, lepas tu tak kena banyak duit. Ini kepahaman. Bila ikhlas ngajak Quran tak payah banyak duit. Bila ikhlas tolong tak nak ambil duit. Sebab ini benda yang mesti kita buang. Al-ikhlas bainana wa bainallah. Ikhlas itu adalah antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Al-ikhlas sirrun min asrarillah. Baik, maka sebab itulah kita hanya berusaha, kata oleh guru, sesiapa yang melazimi bacaan surah Al-Ikhlas sebanyak 100 kali sehari semalam. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. 100 kali. Allah Taala akan berikan dia cahaya keikhlasan. Sebab tu ikhlas sebagai satu tembok besi yang setan tak boleh kacau. Yang setan tak boleh kacau. An-nas halikun ilal alimin. Manusia akan binasa melainkan orang yang berpengetahuan. Al-alimuna halikuna ilal amilin. Orang-orang yang beramal juga, berilmu juga akan binasa melainkan orang-orang yang beramal. Al-amiluna halikuna ilal mukhlisin. Orang-orang yang beramal juga akan binasa melainkan orang-orang yang ikhlas. Baik. Itu ditekankan oleh guru kita ni. Maksudnya 5 rukun ini dia dibina di atas kejujuran, dibina atas dalaman hati yang kuat. Baik. Kemudian katanya wa aslul iman an ta'taqida anna Allah Ta'ala mawjudun wa annahu ta'ala wahidun la syarika lah wa la misla lah wa la shibha lah laysa kamithlihi syai' wa huwa as-sami'ul basir. خلق السماوات والأرض وخلق الموت والحياة وطاعة والمعصية والسعة والسقم وجميع الكون وما فيه وخلق الخلق وأعمالهم وقدر أرزاقهم وآجالهم لا تزيد ولا تنقص ولا يحدث حادث إلا بقضائه وقدره وإرادته وأنه تعالى حي عالم مريد قادر متكلم سميع بصير يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور يعلم السر وأخفى خالق كل شيء وهو الواحد القهار. Semua ibarat ini dikatakan menjuruskan kepada uluhiyah, tauhid. Dan ulama bahagikan kepada 3 pembahagian. Satu melibatkan dengan uluhiyah, ketuhanan. Yang kedua melibatkan nubuwah, kenabian. Yang ketiga melibatkan as-sam'iyat, nas-nas yang kita dengar yang tidak boleh sama sekali dimasukkan dalam neraca timbangan akal. Maka bahagian yang pertama ini, satu soalan yang mesti kita kongsikan bersama. Selagi kita tidak boleh dapat jawapan, maka selagi itulah kita akan sentiasa berada dalam kecelaruan dan kebingungan, dipanggil. Kalau orang tanya kita, kenapa kita mesti cari duit? Kenapa kita mesti berkahwin? Kenapa kita mesti perlukan anak? Kenapa kita mesti perlukan kenderaan, motorkar, kereta? Kalau kita boleh bagi jawapan kita betul, maka ketika mana kita cari duit, betul kita cari duit. Ketika mana kita cari suami, cari isteri, betul. Sebab kita boleh bagi jawapan yang tepat. Kita cari pengikut, betul. Kita beli kereta, betul. Tapi kalau kita tak boleh bagi jawapan yang kuat, maknanya kita taqalid, kita ikut orang. Orang cari duit, kita cari duit. Orang kahwin, kita kahwin. Orang beli kereta, kita beli kereta. Kita pun tak tahu ke mana. Macam tu juga. Satu soalan yang mesti kita jawab kepada hati kita. Kenapa aku mesti kenal Tuhan? Ini. Kenapa aku perlu kenal Allah?
Nah, kalau setakat nak makan, kita tengok di luar sana orang yang dia rasa dia tak kenal Allah boleh makan. Orang yang tak kenal Allah boleh berkenderaan. Orang yang tak kenal Allah boleh berkahwin. Orang yang tak kenal Allah boleh jadi kaya raya. Kenapa pula kita nak kenal Allah? Kalau setakat nak kaya, tak kenal Allah boleh jadi kaya. Kalau setakat nak kahwin, tak kenal Allah boleh kahwin. Maka jawapan inilah, selagi kita tidak boleh pecahkan tembok pemikiran sehingga kan, bukan nak makan, bukan nak minum, bukan nak kahwin. Aku nak bernafas pun aku perlukan Allah. Ketika itu banyak masalah boleh selesai. Banyak konflik dalam kehidupan kita boleh selesai. Tapi selagi kita tak boleh bagi jawapan, akhirnya Allah kita akan pinggir-pinggirkan. Rasul kita akan samping-sampingkan. Sebab dalam hidup kita ni, dalam hidup kita, sebelum Ustaz hurai sikit caringkan. Kita sebagai menkon, kita nak subkan hidup kita kepada seperti, nak cari subkon, nak buat ni. Masjid, nak subkan kapet ni kontraktor mana, pendawaian kontraktor mana, dinding corak kipas kontraktor mana. Kita nak sub kepada siapa dia? Kita nak serahkan akalan kita ni kepada siapa? Kita nak serahkan hati kita kepada siapa? Kita nak serah tangan kita, anggota kita kepada siapa? Selagi persoalan ini kita tak mampu jawab, walau orang yang mengaji tauhid, dia masih kekeliruan. Tapi kalau dia mampu jawab, dia tak perlu nak bilang wujud kidah baqa, dia telah ada jawapan. Maka kita sedang mencari jawapan. Kenapa kita perlu Allah? Kalau kita boleh bagi jawapan, Ustaz, tolong, saya perlukan duit Ustaz. Tolong saya Ustaz. Tak banyak, 10,000 ya. Tak banyak, 10,000 ya. Saya perlukan, tolong, nak berniaga. Saya perlukan, tolong. Sebab apabila kita rasa kita perlu, kita akan berusaha. Kita akan mencari. Sebab kita rasa perlu. Bila mana kita rasa tak perlu, kita tak akan cari. Walhanya, hanya dengan udara saja kalau Allah Ta'ala tak buat. Ataupun Allah Ta'ala buat mata, Allah Ta'ala tak bagi cahaya. Ataupun Allah buat telinga, Allah Ta'ala tutupkan bunyi. Apa yang kita nak buat? Maknanya, kita telah diseliputi oleh bayangan kabus supaya kita terhijab antara kita dengan Allah. Kenapa? Apabila hijab ini dibuka, kita mendapat petunjuk, maka kita akan jadi kuat. Maka sebab itulah umat-umat terdahulu mereka kuat bukan sebab mereka memiliki susuk tubuh yang besar. Mereka kuat bukan mereka memiliki ketenteraan bilangan yang ramai. Mereka kuat bukan kerana mereka memiliki persenjataan yang hebat. Mereka jadi kuat ketika mana mereka diperkuatkan hati dengan akidah yang sebenar. Apabila manusia diberikan akidah yang sebenar dalam keyakinan, maka ketika itu dia akan menjadi kuat. Itulah kekuatan. Buktinya, satu orang ahli pelayaran, mungkin ustaz-ustaz, ustazah-ustazah semua kenal. Nama satu orang Napoleon Bonaparte, Christopher Columbus, semua ni orang hebat. Yang mana mereka ni bagi tahu, sekiranya dunia ini satu negara, Malaysia tak ada, Singapura tak ada, Indonesia tak, dunia satu negara, maka ibu kota bagi negara itu adalah Constantinople. Dan belum pernah juga di dalam sejarah dunia seorang pendekar pahlawan melayarkan bahtera-bahtera di atas bukit seperti mana Al-Fatih. Maknanya mereka memiliki kekuatan hati. Maka sebab itulah mengenal Allah Ta'ala ini adalah kunci yang membuka segala kebaikan kepada manusia. Maka sebab itu awaluddin ma'rifatullah. Urusan agama yang mula-mula sekali mesti kita kenal Allah Subhanahu wa taala.
Maka sebab tu hari ni apabila tak kenal Allah, satu orang anak muda kita pergi buat kerja, menega, urusan, berternak, bertani, berpolitik, ada tak? Dia mulakan kerjaya dia untuk Allah dan Rasul? Tak ada. Nah, siapa orang menega? Saya mula menega kerana nak jaga agama Allah. Tak ada. Sebab dia masih belum kenal. Maka sebab itu kalau dia kenal, nah, sampai kepada satu peringkat yang tinggi, Allah Ta'ala akui mereka ini adalah rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an zikrillah. Satu kumpulan manusia yang tak boleh melalaikan mereka itu urusan jual beli daripada mengingati Allah. Bila sampai peringkat yang tinggi, Allah Ta'ala beritahu, ala inna awliya Allah la khawfun alaihim walahum yahzanun. Kita kena faham, kita kena reti, orang-orang yang Allah Ta'ala jaga mereka ini, tak payah kita nak ugut, tak payah kita nak impit, tak payah kita nak pijak. Mereka kumpulan yang tidak akan takut sama sekali. Baik, jadi semua sifat yang dinyatakan di sini merangkumi 20 sifat. Ustaz nak mula cara ringkat. Kita baca terjemahan. Wa aslul iman, asal umbi tapak sebuah kepercayaan itu, an ta'taqida anna Allah Ta'ala mawjud. Mesti kita meyakini sesungguhnya Allah itu ada. Baik. Hari ini kita berasa duit ada, kita berasa pangkat ada, kita berasa pengikut ada. Tapi nak bagi berasa Allah Ta'ala ada, jarang perasan. Sedangkan ada duit, ada boleh tiada. Ada pangkat, ada boleh tiada. Ada suami isteri, ada boleh tiada. Tetapi adanya Allah, ada yang tidak boleh tiada sama sekali. Maka dikatakan ada Allah yang sebenar-benarnya. Baik. Wa annahu ta'ala wahidun la syarika lahu, dan sesungguhnya Allah Ta'ala itu satu dan tidak ada perkongsian, titik persamaan, tidak ada sama sekali. Wala mislalah, dan tidak ada perbandingan bagi Allah. Wala syibhalah, dan tidak ada juga bayangan persamaan bagi Allah. Laisa kamitslihi syai' wa huwas sami'ul alim. Tidak ada seumpamanya Allah Ta'ala itu sesuatu, dan Allah lah Tuhan yang maha mendengar lagi maha melihat. Khalaqas samawati wal arda, Allah lah yang menciptakan langit dan bumi. Wa khalaqal mauta wal haya, dan Allah Ta'ala lah yang menciptakan kehidupan dan kematian. Wa ta'ata wal ma'siyah, dan Allah Ta'ala lah yang memberikan dorongan kepada manusia untuk melakukan ketaatan, dan juga manusia tergelincir dalam melakukan kemaksiatan. Wa sihata was suqma, dan Allah Ta'ala juga memberikan manusia itu kesihatan dan juga penderitaan. Wa jami'al kauni wa ma fih, dan segala kejadian dan apa yang terisi di dalamnya itu adalah ciptaan daripada Allah. Baik. Wa khalqa wa a'malahum, dan Allah Ta'ala lah yang menciptakan segala makhluk dan perbuatan-perbuatan yang digerakkan oleh makhluk-makhluk tersebut. Wa qaddara arzaqahum wa ajalahum, dan Allah Ta'ala lah yang memberikan peruntukan stokis dia panggil. Nah, rezeki makhluk yang dia ciptakan dan tempohan hayat yang diberikan kepada mereka. Wala yazi wala tazidu wala tanqus, yang mana tidak akan lebih, tidak akan kurang. Wala yahdusu hadisun illa biqada'ihi wa qadarihi wa iradati, dan tidak akan berlaku sesuatu yang kita lihat berlaku ini, melainkan perlakuan tersebut adalah berlaku dengan ketentuan dan juga dengan kemahuan dan juga dengan sukatan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa annahu ta'ala hayyun, justru itu Allah adalah Tuhan yang hidup. Alimun, Tuhan yang maha mengetahui. Muridun, Tuhan yang maha menghendaki. Qadirun, Tuhan yang maha berkuasa. Mutakalimun, Tuhan yang maha berkata-kata. Sami'un basirun, Tuhan yang maha mendengar dan juga maha melihat. Ya'lamu kha'inatul a'yun, Tuhan yang maha mengetahui apa perasaan yang tersimpan di dalam jiwa manusia. Kha'inatul a'yun dia panggil apakah kejujuran ataupun pengkhianatan, Allah Ta'ala maha mengetahui. Satu orang mai jumpa kita dengan sabannya, dengan jubahnya, dengan syalnya. Jubah 2 lapis, saban lagi, kain sangkut di kepala bau lagi, waklak tasbih lagi. Kita tengok dia, kita panggil lah dia Tok Guru. Satu orang mai jumpa kita dengan kod, dengan tie, dengan beg dan sebagainya, mungkin kita kata tokoh korporat. Satu orang mai dengan pakai tengkolok, pakai baju bersongkit, buh kerih lagi, mungkin kita panggil dia raja.
Tapi kita hanya tengok dia berdasarkan zahir dia, tetapi hati dia kita tidak tahu macam mana. Betul sungguhkah dia ni tok guru ke tok haru ke ni? Betul sungguh dia ni orang korporat ke, sat lagi buat keparat ke kat mana ni? Nah, kita tidak tahu. Maka sebab tu Allah Maha mengetahui. Sebab tu kita kena dealkan dengan Allah. Kita nak bisnes, kita dealkan dengan Allah. Kita nak cari kawan, kita dealkan dengan Allah. Kita nak buat apa pun, kita kena hubungkan dengan Allah Ta'ala terlebih dahulu. Baik. Wa ma tukhfi sudur, dan apa yang tersembunyi di dalam dada tersebut, dalam hati. Nah, ini kalau orang mengaji ibarat dia panggil min itlaqil hal wa iratil mahalin fi. Wa ya'lamu sirra wa akhfa, dan Allah Taala mengetahui apa yang jelas, apa yang tersembunyi. Istilahnya tersembunyi di sisi kita, tidak ada tersembunyi di sisi Allah. Baik. Khaliqu kulli syai, Allah Taala yang menciptakan sesuatu, wa huwal wahidul qahar, dan Allah lah yang maha perkasa, maha tunggal dan maha perkasa. Baik. Itu susunan dia. Susunan yang kita mengaji, istilah kita lah. Nah, kita mengaji sifat 20, mengaji ilmu kalam, mengaji ilmu tauhid, mengaji ilmu ma'rifah, mengaji ilmu kenal Tuhan. Sebutlah ilmu apa benda pun, dah nak menjuruskan satu titik, nak fahamkan dalam pendidikan tauhid, kita nak menjuruskan kepada satu titik, kita nak kata dia falsafah ke, nak kata apa, yang tu kita katalah, iaitu tauhid nak mendamparkan di hadapan kita bahawasanya Allah buka peluang kepada kita untuk hidup di dunia ni, dan untuk kita buat apa yang kita nak buat. Nak kahwin, silakan kahwin. Nak beranak pinak, silakan beranak pinak. Nak meniaga, sila. Nak merintah, sila. Nak buat apa pun sila. Cuma Allah tak benarkan satu saja, tak boleh. Benda apa? Nak mengaku kita jadi Tuhan, tak boleh. Tak boleh. Yang lain semua boleh. Nah, nak mengaku jadi Tuhan saja tak boleh. Maka sebab tu bila kita tak boleh mengaku kita jadi Tuhan, tidak ada perantaraan di tengah. Bila kita bukan Tuhan, mesti kita bertuhan. Sebab kita bukan Tuhan. Bila kita bukan Tuhan, mesti kita bertuhan. Maksudnya mencari Tuhan. Maka sebab tu dalam pencarian inilah manusia ada kekeliruan, manusia ada kegelinciran. Bangun alim ulama membuatkan satu penyusunan yang diistilahkan sebagai tadwinuddin, penyusunan agama. Macam mana agama ni kita nak susun bagi jadi elok? Maka lahirlah tokoh-tokoh Imam Abil Hasan Al-Ash'ari, Imam Abu Mansur Al-Maturidi, Imam Junaid Al-Baghdadi, Imam Al-Ghazali, Imam An-Nawawi, Imam Asy-Syafi'i. Semua ni orang yang menganyam agama, dia panggil. Menyusun. Sebab itu tauhid tidak bermula daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tauhid adalah bermula sejak min ladun abina Adam alaihi salam. Tidak dibangkitkan seorang Rasul, tak diutuskan seorang Nabi, melainkan mengajak umatnya untuk bertuhan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma cara mereka, cara kita, matlaman adalah satu, untuk mengembalikan manusia kepada Allah. Maka susunlah bermula dengan wujud. Dah, wujud maknanya ada. Kita pun ada. Tuhan pun ada. Ya, semua pakai ada, pakai duit dalam poket kita pun ada. Maka ulama hurai sekejap. Lepas wujud, kita nak bagi tahu kata Allah itu ada. Nah, ada macam mana Ustaz? Ustaz pernah tengok ke? Ustaz pernah pegang ke? Ustaz pernah sentuh ke? Ustaz pernah cium ke? Ustaz pernah dengar ke? Nah, tak, kami ni kalau boleh tengok sedap. Macam pok-pok kufar Makkah bagi tahu kepada Nabi, sif lana rabbaka ya Muhammad. Hei Muhammad, sifatkan kepada kami Tuhan kamu. Am huwa min zahabin am min fiddatin. Apakah Tuhan kamu itu daripada emas ataupun daripada perak? Ma'na Lata, ma'na Al-Uzza. Kami boleh tunjuk bahawa ini Al-Lata, ini Al-Uzza. Fa'aina rabbuk. Maka di mana Tuhan kamu? Datang nas, qul huwallahu ahad. Muhammad cakap, Allahu ahad. Allah itu Tuhan yang tunggal. Bila kita dengar soalannya, jawapan dengan soalan,
Orang Kedah kata tak bertadung, dia panggil tak masuk. Orang tanya Tuhan gini, dia kata Tuhan satu. Sebenarnya itulah Allah. Allah Tuhan yang satu, maka ulama susun. Tak berhenti di situ. Dia mula nak buat penguncupan dalam mencari satu titik yang akan terkeluar yang lain. Maka susunlah sifat yang kedua. Allah bersifat dengan qidam. Apabila Allah bersifat dengan wujud, maka Allah mawjud. Apabila Allah bersifat dengan qidam, tiada permulaan, la awwala liwujudi, tidak ada permulaan bagi adanya Allah, maka Allah itu dikatakan qadim. Maka mulalah titik perbezaan. Kita ada mula. Dah. Yusim ada mula. Dah. Malaysia ada mula. Penceramah kita ada mula. Kita ada titik permulaan. Baik. Apabila setiap perkara yang ada titik permulaan, dia juga akan ada titik kesudahan. Maka Allah diletakkan sifat yang ketiga. Allah bersifat dengan baqa, kekal. Maksudnya Allah tidak ada satu titik kesudahan. Maka Allah itu dikatakan Al-Baqi, yang kekal untuk selama-lamanya. Jadi apabila ada situasi ini berlaku, maka ulama susun yang keempat. Untuk menjelaskan situasi dan keadaan, jelas apabila ada tidak ada permulaan, ada tidak ada kesudahan. Apakah Allah akan sama dengan segala yang ada? Jawabnya tidak. Maka sebab itulah diletakkan mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Allah tidak akan sama dengan sesuatu. Maka Allah khalifu kulli syai'. Allah tidak akan sama dengan sesuatu. Maka sebab itulah kata oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, ma khatara bi balika falaysa Allahu kadzalik. Apa-apa yang terlintas di hati kamu, maka Allah bukan begitu. Jelas, kita dah hampir mengenali Allah Ta'ala. Baik. Disusun lagi. Apabila Allah tidak sama dengan sesuatu, pasti Allah Ta'ala tidak boleh diciptakan. Tidak ada siapa yang boleh mengakui menciptakan Allah. Maka ulama kata, qiyamuhu binafsih. Allah ada dengan sendirinya, maka ada dengan sendirinya Allah dikatakan Al-Qayyum. Akhirnya yang ada dengan sendiri, yang tidak diciptakan, yang tidak ada permulaan ini, yang ni tak boleh banyak. Tak boleh banyak, tak boleh ada perbandingan. Mesti kena satu inilah. Wahdaniyah. Maknanya Allah Al-Wahid, yang tunggal. Nah, habis. Nah, sebab tu ilmu paling mudah, ni guru ustaz lah dia beritahu. Ilmu paling mudah yang Allah Ta'ala turun mai ke dunia ni adalah ilmu mengenal Allah. Andai kata ilmu nak mengenal Allah ini ilmu yang sukar, pasti ilmu ini hanya dipahami oleh orang-orang yang teramat cerdik. Nak kenal Allah mesti masuk universiti. Petani tak boleh kenal Allah Ta'ala. Nak kenal Allah mesti kena graduate, jadi doktor ke, jadi PhD, profesor ke. Kalau gitu habis. Sedangkan nak mengenal Allah daripada seusia muda lagi. Nah, kita boleh kenal Allah. Cuma nak faham itu adalah anugerah Allah. Maka sebab tu Allah Ta'ala marah. Bukan pasal kita tak faham. Tetapi Allah marah pasal kita tak mengaji. Bila kita tak mengaji tu kita tidak ada usaha. Maka ulama letakkan sifat ini. Nah, satu puak. Maka didatangkan penyusunan tentang ciptaan-ciptaan ini. Maka lahirlah yang mencipta. Apabila setiap benda, nah, tadi sahabat kita, ustaz kita tuang ayam dalam cawan. Ayam tak boleh masuk sendiri dalam cawan. Cawan tak boleh jadi dengan sendiri. Kita nak tulis, nah, kita nak tulis, pen tak boleh jadi dengan sendiri. Nah, kita nak lap peluh di muka, tisu tak boleh jadi dengan sendiri. Kalau benda yang kecil macam ni pun tak boleh jadi dengan sendiri,
apakah alam ini akan berlaku dengan sendiri? Maka sebab itulah al-istinbat wal istidlal dalam ilmu tauhid diberikan ruang kepada akalan. Diberikan ruang kepada akalan sehingga akalan mesti ditundukkan dengan hujah-hujah yang kuat yang menyatakan Allah itu maujud, Allah itu qadim, Allah itu baqi, Allah bersifat dengan segala sifat kesempurnaan. Maka jelaslah bahwasanya apabila alam ini ada, dia tidak boleh ada dengan sendiri, maka alam diciptakan. Bila terbit kalimah diciptakan, maka mesti yang menciptakan itu bersifat dengan kuasa. Istilahnya perkuasa dikatakan qudrah. Kalau setakat ada kuasa saja tak cukup. Sebab kalau kita ada kuasa, kita tidak ada keinginan, kita tidak akan menciptakan. Mesti ada keinginan, istilah kita nak. Dalam kalimah Arab dia panggil iradah. Sifat berkehendak, kemahuan itu. Barulah sesuatu dapat dilahirkan. Kalau setakat nak saja tak cukup, tak boleh. Kuasa ada, kemahuan ada, tapi ilmu tak ada. Ilmu tak ada, tak boleh. Nah, ilmu tak ada, tak boleh. Nah, macam cerita satu orang mengaji pondok. Dia tak pandai masak. Bila tak pandai masak, malam bulan Ramadan. Bila bulan Ramadan, orang bercakap soal Lailatul Qadar. Lailatul Qadar ni dia faham kata akan berlaku benda pelik-pelik. Dalam bulan Ramadan itulah Lailatul Qadar. Jadi masa dia buka puasa pondok kawan dia. Kawan dia masak. Masak sup. Sup ayam. Dan kawan dia buh sohun. Bila dia makan sedap macam bihun. Sedap. Dia tanya kawan dia. Ni nak masuk ramuan apa? Beli di mana? Kawan dia beritahu. Beli di kedai sekian-sekian yang warna putih-putih jernih. Kita masak, kita buh sekali. Akhirnya dia pergi beli. Bila dia pergi beli, dia masak. Bila masak, dia tinggal, dia pergi solat tarawih. Pergi baca Quran apa semua. Dalam pukul 5 pagi dia bangun. Nak makan sahur. Bila bangun nak makan sahur, dia cedok kuah dalam payuk beku. Keras. Maka riuh satu pondok. Dia pergi abang, dia kata, "Mai kan tengok Lailatul Qadar ada dalam pondok aku." Duduk mana? Duduk dalam payuk. Lailatul Qadar duduk dalam payuk. Orang ramai pakat mai pasal nak tengok Lailatul Qadar. Sekali ambil payuk, terbalikkan kot, keluar seketik. Rupa-rupanya kawan dia masak sup buah sohun. Dia masak sup buah agar-agar. Sebab tu kena ada ilmu. Bila tak ada ilmu, tak boleh. Maka kalau macam tu pun, kalau tak ada ilmu, tak berjaya. Apatah lagi kalau nak ciptakan alam, tidak ada ilmu. Tak boleh berjaya. Sebab tu kita perlukan Allah. Kita hidup dalam keadaan kemelut masalah yang sangat besar. Siapa yang nak menyelesaikan masalah kita? Maka sebab itulah ketika mana ditanya Sultan Muhammad Al-Fatih, bagaimana kamu boleh mengalahkan kerajaan Byzantium? Kerajaan Romawi, kerajaan yang hebat. Kata Sultan Muhammad Al-Fatih, tidak pernah ku katakan kepada Allah, aku ada masalah. Dan selalu ku katakan kepada masalah, aku ada Allah. Selalu ku katakan kepada masalah, aku ada Allah. Dan tak pernah aku mengadu kepada Allah, aku ada masalah. Kita hari ini duk berasa ada masalah. Kita tak berasa ada Allah. Maka sebab itu, kalau kita berhadapan dengan masalah, kita akan berasa Allah ciput masalah kita. Sebab tu bila kita pihak kepada orang yang tak erti masalah, maka bertambah-tambahlah masalah kita. Kenapa kita tak cerita kepada Allah? Baik. Bolehkah nak berlaku semua? Kalau yang menciptakan itu mati,
Jawabnya tak boleh. Mustahil. Orang mati nak buat apa? Maka Allah juga mesti bersifat dengan Al-Hayyu, yang hidup. Baik. Jadi kita faham setakat tu, ini melengkapkan Tuhan yang bersifat dengan ketuhanan. Maka ulama susun lagi, di antara yang membuktikan kesempurnaan Allah dan kehaibatan Allah, Allah bersifat dengan maha mendengar. Supaya kita rasa, inilah yang kita nak mengadu hal, inilah yang kita nak bercerita daripada lubuk hati, apa yang tersurat dan tersirat. Akhirnya ulama beritahu, Allah maha melihat sebab bersifat dengan basar. Kerana tidak ada yang tersembunyi melainkan dilihat oleh Allah. Justru itu sebagai panduan yang nak diberikan kepada kita untuk menyelusuri sebuah kehidupan. Allah bersifat dengan kalam. Peganglah Al-Quran di situ sebagai suatu petunjuk. Jadi cukup 13 sifat membuktikan Allah adalah Tuhan yang bersifat dengan ketuhanan. Apabila dia Tuhan bersifat dengan ketuhanan, maka dia dikatakan ilahul haq. Dialah Tuhan yang sebenar-benarnya. Dialah Tuhan yang sebenar-benar. Seperti contoh kita kata raja. Raja bila dia akan berdaulat, apabila raja itu berkerajaan. Sebab tu kalau raja tidak ada kerajaan, dia tidak akan ada daulat, dia tidak akan ada kuasa. Contoh raja mana? Raja Gopal, Raja Maniam contohnya. Nak buat apa raja? Nah, walau kita panggil dia raja, tapi dia tak ada kerajaan. Maka Allah Tuhan yang bersifat dengan ketuhanan. Apa sifat ketuhanan? 2 unsur kata ulama tauhid. Yang pertama, yang nak bersifat dengan ketuhanan, mesti dia terlepas daripada segala-galanya. Dia tidak memerlukan kepada sesuatu. Istilah Arab satu kalimah dikatakan al-istighna. Yang kedua, bila mana dia nak bersifat dengan ketuhanan, mesti tidak ada sesuatu, mesti perlu kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dikatakan al-iftiqar. Jadi dua ini sebagai perkenalan yang diusahakan oleh ulama ahli kalam nak menceritakan kepada kita, inilah ilahul haq. Jadinya apabila kita kata la ilaha illallah, akidah dah masuk dalam hati. Yang hebat, yang sebenar, yang ada, yang hidup, yang berkuasa, yang menunaikan hajat, yang menyelamatkan, yang bagikan kasakit, yang menyembuhkan, itu apa yang diberitahu tadi. Qadra arzaqahum la tazidu wa la tanqus wa la yahdusu hadithu illa bi. Semua ini illallah, hanya Allah Taala saja. Jelas benda ni. Maka sebab itulah kita perlukan Allah. Jadi daripada situlah dipancarkan sumber rezeki Allah, sumber ketenangan Allah, sumber pelepasan Allah, sumber kehebatan Allah. Maka apabila kita mendapatkan Allah, kita mendapatkan segala anugerah Allah. Maka sebab itulah kita boleh mari mengaji. Apakah kita rasa ustaz dia boleh main lah pasal orang telefon dia main. Nah, kita tak ada kerja kena main. Pasal diwajibkan main. Siapa tak main siap kena denda tu ketampi. Nah, sebenarnya kita boleh main bukan pasal kita ada motor. Bukan pasal kita diambilkan kita punya kehadiran. Kita boleh main sebab kita dipilih oleh Allah. Kita pergi ke Mekah sebab kita duit banyak lah. Berapa ramai orang lintas Masjidil Haram pergi ke London? Ramai. Tak, kita pergi ke Mekah bukan pasal kita duit banyak. Kita pergi ke Mekah sebab kita dipilih oleh Allah menjadi tetamu Allah.
Maka sebab itulah kita mohon kepada Allah, kita selalu berucap la haula wala quwata illa billah. Baik. Wa annahu ta'ala ba'asa. Habis. Itu tauhid ketuhanan. Habis. Maka tidak ada sebarang kekeliruan. Kita bila ucap la ilaha illallah, bukan kita nak menafikan matahari yang disembah oleh orang Jepun, batu bata berhala yang disembah oleh orang bukan Islam, dewa-dewa yang disembah oleh orang asli bukan. Sebab itu bukan ilahul haq daripada awal lagi. Bukan. Nah, kita nak menetapkan dalam penafian tidak ada satu zat yang menyamai zat Allah. Tidak ada satu zat yang bersifat seperti sifat Allah. Tidak ada sama sekali. Yang adanya Allah Ta'ala saja. Itulah yang dikatakan kehebatan. Sebab itu manusia apabila memiliki benda ini, dia akan jadi hebat. Dia akan jadi hebat. Baik. Bahagian yang kedua, wa annahu ta'ala ba'asa sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh ila jami'il khalqi lihidayatihim wa litakmili ma'ashihim wa ma'adihim ayyadahum bil mu'jizat al-zahirah wa annahu alaihi salatu wassalam sadiqun fi jami'i ma akhbarahu bihi anillahi ta'ala minas sirat wal mizan wal had. Baik. Ini bahagian yang kedua. Maka sebab tu kata oleh Imam Al-Laqani, dia kata wa kullu man kullifa syar'an wajaba alaihi an ya'rifa ma qad wajaba lillahi wal jaiza wal mumtani'a wa misluhu li ruslihi fastami'a iz kullu man qalada fi tauhidi imanuhu lam yakhlu min tardidi fa fi ba'du qaumi yahki khulfa wa ba'duhum haqqaqa fihi kashfa. Dalam 456 bait ni Imam Ibrahim Al-Laqani dia beritahu, wa kullu man kullifa syar'an wajaba. Apabila setiap manusia sampai had mukallaf, had yang diberikan satu authority dalam menguruskan sebuah kehidupan, diberikan hak. Bila mana dia berakal, had umurnya cukup, panca indera dia elok, maka dia ada satu benda yang mesti dia buat, iaitu mengenal Allah Ta'ala, Tuhan yang bersifat dengan yang wajib, yang mustahil tidak ada sama sekali, dan yang harus. Begitu juga mesti dia kenal Nabi alaihi wassalatu wassalam. Ini sebab tu mengenal Allah di mana diperintah? Mengenal Allah diperintah kita ni di dunia. Dipaksa, disuruh di dunia. Sebab andai kata kita mati di dunia dengan tidak mengenal Allah, kita akan mati dengan keadaan kalimah kaf, fa, ra. Wal'ayazubillah. Sebab tu di akhirat nanti, kita tak dituntut. Kenapa? Kerana di akhirat semua manusia akan mengenali Allah. Semua haiwan akan mengenali Allah. Semua malaikat akan mengenali Allah. Tidak ada yang dibangkitkan di akhirat, melainkan semua akan kenal Allah Subhanahu wa taala. Cuma kenal waktu tu tidak akan memberi manfaat sekiranya tak dihubungkan dengan perkenalan di dunia. Maka sebab itu kata ulama, keputusan kita di akhirat adalah jawapan yang telah kita buat di dunia ini. Apa jawapan yang kita bawa di dunia, itulah keputusan yang akan kita dapat di akhirat. Maka sebab itu, kumpulan yang kedua, kita wajib kena kenal. Hari ini, kehnya, kawan kita tolong rokok sebatang pun, kita rasa semangat kesukanan hebat. Tak sangga-sangga dah. Kawan kita tolong tayar motor pancit pun, kita rasa hebat. Kita terlupa, sehingga kan turas kita ni, kalau bapa kita pesan kepada kita, kena ingat jasa Pak Long, jasa Pak Ngah, kerana kita dapat usahakan tanah dia, sumber rezeki, kamu dapat bayar yuran, pergi mengaji universiti semua, esok-esok jangan lupa kepada setakat tu. Dan kita rasa itulah manusia yang berjasa dalam hidup kita. Tetapi yang paling berjasa dalam hidup kita adalah Nabi SAW. Sejak daripada di dunia sampai di mahsyar, sampai di alam syurga,
Nabi tak akan tinggalkan umat. Maka sebab itulah patut sangatkah kita tak mengenali insan yang telah memerah sebuah kehidupan untuk kita. Memang tak patut. Memang tak patut kalau kita tak kenal Nabi. Maka sebab itulah hebatnya Nabi ini diletakkan sebaris dengan kalimah tauhid la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Baik. Jadi Allah Ta'ala utuskan Sayyidina Muhammad, penghulunya, rasulnya kepada semua makhluk untuk lihidayatihim, kerana nak bagi petunjuk. Kerana petunjuklah yang mahal dalam kehidupan manusia. Andai kata dicabut petunjuk, maka ketika itu kita akan jadi makhluk walaupun rupa manusia tetapi hakikatnya seperti haiwan. Baik. Walitakmili ma'ashihim wa ma'adihim, supaya manusia dapat menyempurnakan kehidupan, supaya manusia dapat menyempurnakan kehidupan di dunia dan kehidupan di akhirat. Wa ayyadahu bil mu'jizati zahirah, dan Nabi diperkuatkan dengan mukjizat-mukjizat yang jelas. Maka sebab itu Nabi ini dia bukan pilihan manusia. Kita kena ingat. Kita kena ingat. Maka sebab itu Imam Ibrahim Al-Lakhani dia beritahu, walam takun nubuwatun muktasabah walau raqa fi khairi a'la aqabah bal zaka fadlullahi yu'tihi liman yasha'u jallallahu wahibul minan. Walam takun nubuwatun muktasabah. Kenabian bukan jenis usaha. Nah, kita nak jadi Nabi, ya Allah, tolonglah, saya berasa nak jadi Nabi. Tak boleh jadi semua hidup, jadi sebulan, tak apa. Tak boleh sebulan, sehari, tak boleh sehari, sejam pun tak apa, nak jadi Nabi. Jawabnya, tak boleh. Walau raqa fi khairi a'la aqabah. Sekalipun kita akan melonjak ke dalam maqam mujahadah yang paling tinggi di kalangan manusia. Puasanya sampai tinggal tulang dengan kulit. Dah tak makan-makan. Tahan nafsu ni sampai tak kahwin. Baca Quran ni sampai pakai kantah. Nah, tak buat jahat, tak apa semua. Tapi untuk meletakkan juzuk yang sedikit sebagai kenabian tak mungkin dapat. Kenapa? Bal zaka fadlullah yu'tihi liman, bahkan kenabian ini adalah pemberian Allah yang Allah Ta'ala bagi. Yasha'u jalallah wahibul minan. Siapa yang Tuhan nak, ini adalah sebesar-besar pemberian. Ini kan pula untuk Rasul yang mengatasi maqam Nabi. Maka sebab itu Nabi adalah anugerah daripada Allah mari kepada kita, dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mewakili seluruh nabi-nabi lain yang kita tidak akan buat satu klasifikasi antara nabi. La nufarriqu baina ahadin min rusulih wa qawlu sami'na wa ata'na ghufranak rabbana wa ilaikal masir. Kalaulah puak-puak Isaiyun sebut kata Nabi Isa, Muhammad bukan Nabi, Musa bukan Nabi, Daud bukan Nabi. Kalau sebut kata puak-puak Bani Israel pula, tak, puak-puak Yahudi sebut kata Musa ni Nabi, Isa bukan Nabi, Muhammad juga bukan. Tetapi Nabi kita sebagai khatimul anbiya wal mursalin yang memiliki sifat yang cukup lengkap ini mewakili segala nabi-nabi yang lain. Ustaz masih ingat dulu sekolah ada satu soalan. Soalan ustaz tanya. Nah, satu orang pelajar, berapa sifat bagi Nabi? Bangun seorang pelajar. Dia kata 3. Ustaznya, apa sifat bagi Nabi yang kamu kata 3? Bersih, cekap, amanah. Nah, ini masalah juga. Nah, sebab tu sifat bagi Nabi ini wajib kita kena tahu sebagai pembukaan perkenalan antara kita dengan dia. Baik. Wa annahu alimus salatu wassalam sadiqun fi jami'i ma akhbaruhu bihi anillahi subhanahu wa ta'ala, dan apa yang Allah Ta'ala Nabi sampaikan itu adalah suatu kebenaran daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Mana minas sirat, daripada satu titian yang kita akan melintasi. Jadi sirat ini kata ulama jisrun mamdudun ala matni jahannam haddu min as-sayf wa adiqu min asy-sya'r yamurru alaihi jami'ul mu'minin wan nabiyyin. Nah,
Jadi sirat ini satu jambatan yang merentasi neraka jahanam yang lebih tajam daripada mata sebilah pedang, yang lebih halus daripada bulu, yang mana akan lalu semua tu orang-orang yang beriman termasuk nabi-nabi. Yang mana Nabi sendiri berdoa, ya Rabbi salim salim, hai Tuhan tolong selamatkan. Fa yujawizu ahlul jannah, maka orang-orang yang ditakdirkan menjadi ahli syurga akan melepasi. Wa tazulu aqdamul ahlun nar, maka ahli-ahli neraka kaki mereka akan tergelincir jatuh ke dalam api neraka. Maka sebab itulah di antara doa yang diminta kita berdoa, Allahumma sabbin qadami ala sirat yauma tazulul aqdam. Allahumma sabbin qadami ala sirat yauma tazulul aqdam. Ya Allah, tolong tetapkanlah sepasang tapak kaki aku di atas titian ini ketika mana digelincirkan tapak-tapak kaki manusia. Wal mizan, dan juga timbangan. Wal haud, dan satu telaga. Wa ghairi zalika min urumil akhir wal barzah, dan selain daripada mereka itu daripada urusan akhirat dan barzah. Wa min su'al malakain, dan daripada persoalan dua malaikat. Wa azabil qabri wa na'imi, dan azab kubur dan juga nikmat kubur. Nabi kata al-qabru imma rawdatun min riyal jinan wa imma khufratun min khufratin niran. Baik. Wa anal Quran wa jami' kutubil munazzalatil haqq, sesungguhnya Quran dan semua kitab-kitab samawi itu adalah suatu kebenaran, dan malaikat juga suatu kebenaran. Wal jannatu haqq wal narul haqq, syurga benang, neraka juga benang, sebagai ma'ad, tempat kembalinya manusia. Wa jami'a ma jabihi Nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan semua benda yang didatangkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah suatu kebenaran yang tak boleh kita ingkar. Ini dia panggil pembahagian yang ketiga, iaitu as-sam'iyat. Jadi iman dalam arti kata kita yakin sesuatu. Sebab tu dalam tauhid bila sebut kata iman dia panggil al-ma'rifatu. Al-mutabiqu, ataupun al-jazmu. Ma'rifah dalam tauhid, al-jazmu, al-mutabiqu li amril waqi' an dalilin. Suatu keputusan yang tepat yang kita kena buat bagi suatu perkara berdasarkan kepada dalil-dalil yang kukuh, dalil aqli dan dalil naqli. Maka apabila iman itu telah kita dapat, mesti dijazam. Jazam makna kata dibuat satu keputusan yang ditutup. Maka sebab tu iman ditutup, dikunci mati, tidak boleh berkompromi dengan akal sama sekali. Tak boleh kita benarkan akalan masuk ke dalam iman walaupun hanya sebesar lubang jarum. Tak boleh sama sekali. Sebab iman adalah akidah. Jadi cukuplah kita pagi ini alhamdulillah berkaitan dengan ketuhanan. Kita yakin Allah itu mawjud, bersifat dengan sempurna. Seolahnya sedap kita nak berdoa kepada Allah, sedap kita nak mengadu hal masalah kita kepada Allah, sedap untuk kita nak bergerak dengan syariat Allah. Yang kedua, kita diberikan seorang idola dunia dan juga akhirat sebagai mentor perjalanan kita, iaitu Nabi SAW. Sehingga kan kata Imam Al-Hujjatul Islam Ghazali, semua rekod manusia ini, database manusia ada kepada syaitan. Maknanya kalau seorang tok guru macam ni, syaitan boleh cari. Kalau perangai macam ni, makan minum macam ni, kita pernah sesatkan dia 100-200 tahun yang lepas. Kalau orang yang macam ni, melainkan Nabi SAW, setan tak boleh detect dia, setan tak boleh trace dia. Maka sebab tu kalau kita makan minum turut Nabi, dak nikah kahwin turut Nabi, dak bergerak hidup turut Nabi, maka dengan syafaat Nabi kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang terakhir sekali, kita akan berhadapan dengan al-umurul ghaibiyah, benda-benda yang tak mampu disukat dengan akal dan pemikiran sekali, yang didengar dan diimani, diyakini seperti yang dinyatakan tadi, melibatkan dengan alam roh, melibatkan dengan surat. Ini dikatakan as-sam'iyan, asas keimanan kita. Jadi tiga perkara ini genggamlah elok-elok, peganglah elok-elok, insya-Allah. Mudah-mudahan inilah asbab datangnya rahmat Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Mudah-mudahan kita telah melepasi satu bidang ilmu dibagi dengan izin Allah Taala, iaitu ilmu tauhid. Insya-Allah selepas zuhur
kita akan masuk dalam ilmu fiqh yang diwakili oleh syariat ataupun diwakili oleh Islam. Iman telah kita selesaikan, kemudian katanya furudul wudu sittatun wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa hdina sawa'is bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Tuan Guru Haji Zulkifli